Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cubaan suara dengar tak? Bagi yang dah masuk live tu, boleh komen suara saya jelas tak? Selamat datang Aurora Nisrina. Okey, sebentar kita tunggu ni dulu. Saya nak tengok suara saya masuk tak. Tolong bagi sesiapa yang ada di dalam live boleh tengok, minta respon. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Hazli Yusof dan Kasih Su. Katanya Kasih Su tengah buat jemput-jemput. Jangan lupa hantar office ya Kasih Su. Alhamdulillah. Alright. Sebentar ya, kita tunggu sekejap sebelum saya teruskan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat tengah hari kepada semua. Seperti mana yang dijanjikan sebelum ni, kita akan buat live session, live FB pada hari ini dengan tajuknya. Tajuknya begitu menarik pada hari ini. Apa dia tajuk dia? Self-care. Self-care, a turning point. Okay. Bila kita sebut pasal self-care, mesti ramai orang tertanya-tanya apa tu self-care kan? Tu dia. Tapi sebelum kita mula berbincang pasal topik kita pada hari ini, kita akan saya akan perkenalkan diri saya lah. Manalah tahu kan ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang belum mengenali diri saya lagi. Okay. Saya Hakim, pegawai psikologi pegawai psikologi di Pejabat SUK Johor. Alhamdulillah sudah berkhidmat di Pejabat SUK dalam lebih kurang setahun lebih. Banyak juga mendapat jemputan daripada pejabat-pejabat SUK, pejabat-pejabat daerah dan juga pejabat-pejabat yang menaung di bawah Kerajaan Negeri Johor untuk memberikan ceramah maupun perkongsian berkaitan dengan kaunseling dan juga psikologi. Alhamdulillah. Okey. Jadi terima kasih. Saya rasa berbesar hati pada hari ini kerana live kita ditonton oleh lecturer pensyarah saya, Dr. Siti Khalijah Kasim. Selamat datang Doktor. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada Puan Fiza yang ada. Baik, berbalik kepada topik kita, self-care. Bila sebut self-care tuan-tuan dan perempuan, di dalam era pandemik kita, pandemik COVID-19 ni memang satu perkara yang perlu diberikan orang kata perhatian untuk memastikan kita punya diri ini terjaga. Kerana apa? Bila dalam pandemik ni ramai di kalangan kita yang orang kata terjejas dari sudut emosinya. Ramai yang terlibat dengan orang kata stres, depression dan juga anxiety. 3 elemen ini berkaitan dengan kesihatan mental adalah perkara pertama, perkara utama yang ramai di kalangan masyarakat terutamanya yang terkesan. Jadi kita sebelum kita terlibat ataupun terjebak dengan kesihatan mental ataupun mental disturbance seperti ini, kita hendaklah menjalankan penjagaan diri, iaitu self-care. Okay. Tapi self-care ni tuan-tuan dan perempuan sebenarnya mudah, tapi ramai yang tak ambil
kisah. Ramai yang tak cakna. Dia lupa mungkin, dan akhirnya menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang mengalami stres yang dahsyat, yang menyebabkan mengganggu proses mereka berjalankan tugas, menjalankan kehidupan seperti biasa. Perkara seperti ini kita perlu elakkan. Apabila kita perlu elakkan, tuan-tuan dan puan-puan, self-care inilah sebenarnya yang jadi kita punya pegangan kita. InsyaAllah kalau kita laksanakan secara konsisten. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut self-care ni dia terbahagi kepada 5. Okay. Ada 5 jenis self-care. Okay. Tapi sebelum kita pergi kepada 5 jenis penjagaan diri ini, kita kena faham dulu apa itu self-care. Okay. Self-care ni sebenarnya tuan-tuan, ianya adalah untuk mempromosi kita punya fizikal kita, mental kita dan emosi kita, terutamanya 3 perkara yang saya sebut tadi, untuk memastikan ianya berada di landasan yang tepat dan benar. Kalau kita tak ada penjagaan diri yang baik, ianya akan memberikan kesan kepada 3 benda yang saya sebut sebentar tadi. Amat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Saya dah sebut tadi ada 5 jenis self-care, penjagaan diri ni. Yang pertama adalah fizikal, yang kedua adalah social, yang ketiga adalah mental, yang keempat adalah spiritual, dan yang kelima adalah emotional. Okey. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayunya, yang pertama fizikal, yang kedua sama juga social, yang ketiga sama juga dengan mental. Spiritual ni apa tuan-tuan? Kerohanian, boleh kepada kerohanian, dan emosi lah yang kelima. Kita pergi yang pertama. Okay, kepada yang baru masuk, saya nak ucapkan selamat datang. Ramai juga yang baru masuk di dalam ni, alhamdulillah. Boleh share juga untuk kepada kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita mendengar perkongsian lah, sedikit sebanyak, insyaAllah. Kalau ada sebarang orang kata tambah baik, ataupun nak komen juga, nak berikan pandangan, cadangan, sila komen di bawah, insyaAllah. Kita sama-sama orang kata berkongsi, alhamdulillah. Okay. Baik, kita pergi kepada self-care yang telah saya katakan sebentar tadi. Yang pertama adalah fizikal. Okay. Bila kita sebut fizikal tuan-tuan, ianya melibatkan tubuh badan. Okay. Tubuh badan, apa kita panggil, anggota yang kita ada. Okay. Bila sebut tubuh badan tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan mendapat orang panggil tidur yang cukup? Okay. Sebab apa? Dalam situasi pandemik ni tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang ada masalah tidur. Sebab sepanjang saya menjalankan sesi kaunseling secara atas talian, di semasa PKP 1.0 dan juga PKP 2.0 ni, saya lihat ramai di kalangan masyarakat yang terkesan ini, dari sudut kesihatan mental, mereka mempunyai gangguan tidur. Ini sedikitlah saya nak share. Sewaktu saya menjadi kaunselor sukarelawan di bawah KPWKM, talian Nur Kasih tu, talian Nur, yang mana mereka menelefon kami, kaunselor-kaunselor, iaitu menelefon saya lah. Apa yang berlaku ialah, dia kata, "Encik, saya tak cukup tidur." Saya tak cukup tidur. Kenapa awak tak cukup tidur? Bila saya tanya, bila dia pun menceritakan, "Saya tak cukup tidur sebab malam saya tak boleh tidur, encik. Saya tak boleh tidur sebab saya rasa terganggu sehingga menyebabkan bila nak pejam mata tak boleh. Tapi bila siang, dia akan tidur berpanjangan." Itu yang bahaya tu kan. Dia tidur berpanjangan. Jadi hari dia adalah hari yang tidak produktif. Bila hari yang tidak produktif, itu yang menyebabkan itu satu hal lah, dia punya tidur dia terganggu. Tetapi yang saya nampak kesan-kesannya kat sini adalah dia sebenarnya mengalami anxiety, kebimbangan yang melampau. Sebab apa? Terlalu memikir benda-benda yang tidak sepatutnya, yang mengganggu pemikirannya. Itulah saya tanya dia sebelum dia nak tidur tu, dia fikir apa.
Dia kata dia fikir, banyak sangat dia fikir, fikir pasal apa COVID ni, teori konspirasi lagi, macam-macam yang menyebabkan fikiran dia bercelaru. Jadi apa yang dia buat bila dia tak boleh tidur ni, dia keluar rumah. Kan kita PKP kita tak boleh keluar rumah kan. Maksudnya kita tak boleh nak berjalan dan sebagainya masa PKP 1.0. Masa tu PKP yang pertama. PKP pertama ni kita tak boleh nak keluar rumah. Jadi apa yang berlaku, dia malam tak boleh tidur dalam pukul 3, dia keluar rumah. Dia keluar rumah, apa yang dia buat? Dia jogging dekat porch kereta. Pusing, berpeluh-peluh. Dia dah penat, baru dia masuk dan dia tidur. Jadi dia terpaksa melakukan perkara tersebut untuk dia tidur, memenatkan diri dia. Pada saya itu tindakan yang bagus juga, boleh je buat, tak ada masalah. Tetapi ianya sebenarnya apa kita panggil, memberikan kesan jangka masa panjang. Kalau ikutkan beberapa kajian pun sebenarnya bila kita bersenam pada waktu malam yang sepatutnya waktu tersebut adalah untuk kita merehatkan diri, ianya akan memberikan kesihatan memberikan kesan kepada kesihatan. Jadi amat bahaya juga. Jadi kalau dibiarkan berterusan, kesihatan fizikal satu masalah, dan satu lagi kesihatan emosi dan mental juga memberikan kesan. Jadi apa yang sepatutnya dia lakukan ialah dia melakukan aktiviti yang banyak atau berat sewaktu petang. Sewaktu petang. Itu yang sepatutnya. Dia waktu siang harinya. Tapi malamnya dia buat apa? Dia buat waktu malam. Dia buat waktu malam. So benda tu sepatutnya perlu inilah. Saya rasa terganggu dengan mesej daripada siapa ni. Okey, ada yang kata tahniah Encik Mahathir, teruskan dengan menjaga kesihatan diri sebab dia kata dia boleh tidur dengan cukup. Tahniah. Puan Fiza kata dia tak cukup tidur sebab dia buat assignment. Ini pun satu juga. Kena ni juga. Kena ada self care juga puan. Kalau tak nanti susah puan. Ni puan saya ni, Puan Fiza ni, dia sambung master. Alhamdulillah. Orang-orang hebat berada di pejabat SUK Johor, terutamanya dalam bidang kaunseling untuk membantu pejabat-pejabat awam negeri Johor, orang kata apa, dapatkan sokongan mental, sokongan sosial yang lebih menyeluruh, insya-Allah. Terima kasih Puan Fiza. Ada Encik Haziq. Waalaikumsalam Encik Haziq. Ada seorang lagi, Encik Amy Adli Waalaikumsalam. Peminat bahaya ni Encik Amy. Bahaya. Okey, berbalik kepada perkongsian kita tadi. Okey, selamat datang kepada yang baru menonton, kembara Elora. Siapa lagi jemput masuk, insya-Allah boleh share. Okey, balik semula kepada tidak cukup tidur. Bila kita tidak cukup tidur, ini akan memberikan kesan kepada diri kita. Jadi, bila kita nak tidur yang cukup, macam mana tuan-tuan dan puan-puan, adalah menyibukkan diri kita di waktu siang. Waktu siang. Kenapa saya cakap kita kena menyibukkan diri waktu siang? Sebab ramai mereka-mereka yang work from home ni kadang-kadang work from home tapi baring. Baring. Di mana? Di katil. Laptop ada, kita baring. Jadi benda tu tak produktif. Macam mana kita nak jadikan produktif? Kita kena pastikan sewaktu kita work from home itu, kedudukan kita, bagaimana kita nak buat kerja dan sebagainya, perlulah orang kata apa, dalam keadaan yang sama seperti kita di pejabat. Bersiap, bersedia. Sebab mood ni main peranan. Kalau kita tak gunakan mood yang sama sewaktu kita bekerja, dia itu yang menyebabkan kita jadi tak produktif. Kita akan rasa mengantuk, kita akan pakaian tak ada masalah. Ada orang pakai baju office tapi kain plekat ataupun seluar pendek ataupun macam-macam pun kata pakai batik ke baju kelawar ke, kita tak tahulah macam-macam. Pakaian tak ada masalah, tetapi kedudukan itu sangat penting. Kedudukan tu kerana apa? Tempat yang kondusif, memberikan ataupun merangsang emosi kita, semangat kita untuk menjalankan tugas. Kalau tak, kita akan tak produktif kan, ataupun terbaring. Itu sebab bila malam kita nak tidur, susah nak tidur. Sebab apa? Kita tak menggunakan tenaga yang sepatutnya kita gunakan. Kita simpan dan akhirnya waktu malam kita ngantuk. Kita susah tidur. Macam tu. Sebab apa? Energi tu masih ada. Kalau dia waktu bekerja biasa, energi digunakan untuk bekerja. Bila work from home, energi dia dah kurang. Itu yang bahayanya
work from home ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, penting untuk kita tahu kita punya tahap kesihatan fizikal kita melalui kita panggil tidur yang cukup. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, diet. Okey. Adakah diet yang kita ambil ni mencukupi? Sebab ni cerita diet ni memang sensitif sikit. Sebab ramai di kalangan penyawat awam terutamanya kawan-kawan kita lah yang mengambil kesempatan sewaktu work from home ni ataupun time PKP ni, dia orang nak diet. Dia orang nak diet, nak turunkan berat badan. Yalah, azam tahun baru dia orang tahu, azam tahun baru 2020 tak tercapai. Jadi azam tahun 2021 dia orang nak kurus, masih lagi kekal nak kurus. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagus, azam tu memang bagus. Cumanya yang silapnya ialah bila cara pemakanan kita yang salah ataupun diet kita yang salah. Kita cuba untuk tak ambil nasi, ataupun berlapar secara berlebih-lebihan. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena follow diet yang betul. Makan, perut kena isi. Nanti ada penyakit lain yang datang. Dan kalau boleh consult ataupun jumpa dengan orang yang lebih pakar ataupun nutritionist yang boleh berikan nasihat berkaitan dengan diet yang betul. Sebab ramai yang ada masalah ambil diet yang tak betul, yang tak teratur, yang akhirnya memakan diri. Ini yang boleh bawa kepada penyakit mental yang lain bila kita sebut diet ni. Bulimia, anoreksia dan sebagainya. Pada awalnya biasa je, jaga diet biasa nak kurus je. Tapi akhirnya memberikan kesan yang berbahaya. Sebab orang tak cakna sebenarnya. Tapi bila alhamdulillah hari ini kita diberikan peluang dan ruang, mudah-mudahan ramai di kalangan kawan-kawan kita, ramai sahabat-sahabat kita yang menonton live pada hari ini dapat faham tentang apa itu penjagaan diri dari sudut diet. Sebab ramai orang lupa. Diet ni penting. Makan, tetap makan. Portion sikit. Contoh jangan pula tak makan langsung, nasi tak nak ambil dan sebagainya. Ini memberi kesan. Ada yang dah makan, dia rasa dia gemuk, muntahkan kat bilik air. Ada pula tak nak makan langsung dan sebagainya. Tak nak ambil nasi, tak nak ambil sumber uji yang utama. Jadi akhirnya memakan diri, pening, gastrik, bulimia, anoreksia dan sebagainya. Baik, itu untuk diet. Yang seterusnya, mendapatkan senaman yang cukup. Masih lagi di bawah physical self-care, senaman yang cukup. Bila sebut senaman je, ini masalah. Orang yang nak kurus ni kadang-kadang, dia nak kurus tapi dia tak nak senam. Mulalah ambil suplemen-suplemen yang entah apa-apa untuk kurus. Ingat, salah satu cara untuk kurus ialah 90% kat makanan, 10% dekat senaman. Kalau tak senam, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Senamlah. Walaupun kita turun tangga, balik kerja tu turun tangga, itu kira senam jugalah. Walaupun kita kemas rumah, mop lantai, sapu, apa lagi, kemas bilik, iron baju dan sebagainya, itu pun kira senam jugalah. Yang penting kita ada satu aktiviti rutin yang memberikan kita, berpeluh sikit lah. Berpeluh sikit. Terima kasih. Ada juga yang kata tengok dekat TV. Cik Aziz, terima kasih Cik Aziz. Berpeluh rasa dengar orang tengok kat TV ni. Okey. Kita tengok dulu komen sebelum saya teruskan. Kita tengok komen. Waalaikumsalam. Kaunselor Nur Faradila. Terima kasih daripada Kota Baru turut menonton. Terima kasih kaunselor. Faizul. Faizul. Waalaikumsalam. Sihat Faizul Tahniah bulan 2 kata lapor diri. Tahniah. Syazrin kita. Syazrin ni dia memang hebat. Belum dia joget lagi tarian cacing ke ulat. Saya pun dah tak ingat cacing ke ulat. Dua tarian ni memang orang kata kalau dia mula menari je memang meraung. Itu pun salah satu ni. Ya, memang sebenarnya saya suruh Syazrin diet untuk memberikan sedikit energy. Tapi Syazrin ni dia tak diet pun, energy dia memang power. Syazrin ni hebat. Okay, bagi sesiapa yang belum kenal dengan Cik Syazrin ni, Cik Syazrin ni merupakan penolong pegawai psikologi di unit psikologi dan kaunseling Pejabat SK Johor. Dia memang luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak tahu bagaimana luar biasanya Cik Syazrin ni, boleh jemput kami selepas PKP nantilah untuk buat program motivasi ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kaunseling dan juga psikologi. InsyaAllah
Cik Shazrin akan turun selaku dance therapy kita. Dia the therapist yang main-main. Baik. Seram nak diet. Okey. Diet ni penting sebenarnya. Diet ni penting. Bila kita kawal pemakanan kita, insya-Allah ianya juga membantu kita untuk mengawal emosi sebenarnya. Kerana apa? Contoh, bila kita makan buah, buah ni juga memberikan orang kata apa, perangsang emosi. Dengan kimia-kimia yang ada di dalam buah itu yang memberikan kesan dalam penjagaan emosi kita juga. Buah, buah-buahan, jangan lupa. Ada orang lupa dengan buah-buahan. Buah-buahan ni penting. Dia makan apa? Nasi, makan ayam, makan ikan, buah dia lupa. Sayur dia lupa. Ada orang tu kalau makan apa, sanggup asing, tauge. Tauge pun yelah ada yang tak suka kan, tapi nak buat macam mana kan. Tapi ambil lah sayur lain. Sayur tu penting. Itu diet. Tadi diet dan kita dah pergi kepada senaman. Senaman ni penting. Ambillah masa dalam 10 minit, 20 minit dalam satu hari untuk kita buat aktiviti, memastikan kita ada orang kata apa, pergerakan yang membolehkan kita mengeluarkan peluh. Kalau tak, macam saya cakap tadi tu lah, bila kita tak mengeluarkan energi kita, ianya akan mengganggu waktu kita tidur. Sebab tenaga kita banyak kita tak guna. Itu sebab bila malam nanti kita sukar nak tidur. Penting untuk kita bersenam. Sebab momen yang tak percaya, tanya sahabat-sahabat kita yang enjoy dengan aktiviti senaman. Mereka mempunyai kualiti tidur yang baik sebenarnya. Mereka yang aktif bersukan, mereka ada kualiti tidur yang baik. Bersukan ni tak semestinya kena main futsal, kena main badminton. Macam sahabat kita, Waalaikumsalam, ada sahabat saya ni, Cik Faris Fazil ni, dia ni memang fighter. Semua sukan dia main. Semua sukan dia main, memang fighter. Bagi je, campak pingpong dia main pingpong. Badminton dia main badminton. Futsal dia main futsal. Dia memang fighter. So kualiti tidur dia memang bagus sebenarnya orang-orang yang main sukan. Tetapi kita kena pastikan ianya tidak secara berlebihan. Kalau berlebihan juga memberi kesan lah. Macam saya lah, sampai sakit kaki ni. Pakai tongkat ni. Tu pun bahaya. Sebab apa? Bila berlebih-lebihan. So bila kita buat sesuatu tu, kita kena orang kata apa, dalam bahasa Arab kita panggil wasatiyah. Cakap Arab. Bersederhanalah dalam melakukan sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tadi senaman. Dan yang paling penting ialah, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang keempat untuk physical self-care ni, tuan-tuan dan puan-puan kena taking charge. Maksudnya tuan-tuan yang in charge dalam menjaga kesihatan ni. Orang lain tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Orang lain tak tahu tuan-tuan dan puan-puan ni ambil kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Orang lain tak tahu. Yang tahu kesihatan tuan-tuan dan puan-puan adalah diri tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu limit kita, kita tahu tahap kita di mana, kita lakukan. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita kenal diri kita. Ramai sebenarnya yang masih tak kenal diri dia. Umur dah 30, umur dah 25, umur dah 26, 27, 33, 35, tetapi masih tidak mengenal apa kita panggil diri. Bila kita kenal diri kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tahu tahap limitasi kita, tuan-tuan. Okey. Dan dari situ dapatlah kita menjaga orang kata apa, physical self care. Dengan adanya wujudnya elemen yang saya cakap tadi, insya-Allah ianya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengawal emosi sepanjang pandemik COVID-19 ini dan PKP khususnya, dan juga tempoh darurat yang kita sedang alami. Ya, tuan-tuan. Baik. Kita pergi komen dulu sebelum saya masuk yang kedua. Self care yang kedua ni. Kita masuk ke self care, kita tengok komen dulu yang mungkin ada soalan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang mungkin nak tanya dan sebagainya, silakan. Saya buka ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi pertanyaan maupun mungkin pendapat yang mungkin kita boleh sama-sama bincangkan. Diskusilah, kita open table. Tak ada masalah, silakan. Baik. Okay, Muhammad Rashid Zulkifli. Kimia. Agraban tu kimia ke tak? Okay, soalan yang sangat kritikal. Saya bukan ahli fizik ataupun kimia. Bukan. Oh, berat ni. Agraban tu kimia. Tapi kalau bukan, saya tak tahu. Ni kena tanya live lain. Cik Rashid. Salah masuk ni, salah masuk. Salah masuk. Saya cerita self care. Saya cerita self care. Okay. Baik.
takut bini. Takut bini pun sebenarnya memberi kesan. Ada kawan kita dia kata takut bini pun memberi kesan. Ya betul. Jangan curang. Tolong. Sekarang ni kes viral baru-baru ni. Saya tengok dekat Facebook, dekat Instagram viral kita tentang curang. Kita tak nak sebutlah siapa, tapi itulah dia tuan-tuan dan puan. Bila kita dah mengikat, orang kata apa, dah berkahwin, kita dah apa kan, jangan curang. Jangan takut bini. Takut bini tak apa. Jangan takut hantu. Okey. Okey, ada soalan daripada Encik Faris. Saya ada masalah tidak mencapai kepuasan dalam bersukan. Ada tips untuk mengurangkan ketagihan bersukan? Saya first time dengar orang ketagih bersukan. Berat soalan ni Ketagih bersukan. Okey, bila kita sebut pasal bersukan, macam saya cakap tadi itulah, dia ada limitasi. Bila kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan limitasi, yang akan memberi kesan. Kadang-kadang kesan itu bukan hadir dalam jangka masa pendek, jangka masa sekarang, tapi mungkin akan datang pada jangka masa akan datang yang lama, mungkin 5 hingga 10 tahun. So please tuan-tuan dan puan-puan, pastikan bila kita buat sesuatu tu ada limitasinya. Jangan kita overdoing. Bila kita overdoing, nanti dia akan efek diri kita. Mungkin tidak sekarang, masa akan datang. So tipsnya, tapi bagus. Ketagih dalam sukan ni bagus. Ada orang dia ketagih dengan dadah, ada ketagih dengan pornografi, ada ketagih dengan benda-benda yang negatif. Tetapi ini adalah benda yang bagus. Cuma jangan berlebih-lebihan. Terima kasih. Encik Mahathir, bukan takut, hormat je. Betul. Dalam perhubungan ini perlukan apa ni kita panggil, perasaan hormat, saling hormat menghormati. Kalau tak ada perasaan itu, saya tak rasa orang kata ianya akan berjalan dengan lancar. Sebab kita kena ingat kita kena ingat bila kita sebut pasal ketagihan ini, tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya, bukan ketagihan. Bila kita sebut pasal hobi atau benda-benda yang baik, bagus untuk kita minat untuk lakukan sesuatu, tetapi orang kata kita perlu bersederhana dalam semua perkara. Semua perkara kena bersederhana. InsyaAllah. Terima kasih Encik Faris. Okay, soalan yang seterusnya. Macam mana nak reward diri kita walaupun tak achieve apa-apa? Cik Farid. Baik. Macam mana nak reward diri kita walaupun tak achieve apa-apa? Soalan dia. Baik. Bila kita sebut macam mana nak reward diri kita walaupun kita tak achieve apa, tuan-tuan dan puan-puan, mustahil tuan-tuan dan puan-puan tak mencapai apa-apa kejayaan dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak kejayaan yang telah kita dapat. Kadang-kadang kita tak nampak yang kita dah berjaya. Kita tak nampak. Tapi orang lain yang di sekeliling kita nampak yang sebenarnya kita dah berjaya. Ini masalahnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena, orang kata sentiasa positif, yang mana sebenarnya ujian yang hadir datang kepada diri kita ini sebenarnya adalah ujian-ujian yang orang kata bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi sebenarnya ujian-ujian ini adalah untuk meningkatkan tahap keimanan kita dan status ataupun darjat kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau apa pun yang berlaku pada diri tuan-tuan dan puan-puan, jangan sesekali tuan-tuan dan puan-puan kata tidak ada kejayaan yang kita miliki. Sedangkan kejayaan kita bangun pagi tadi untuk solat subuh, itu pun sudah merupakan satu kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Kejayaan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dan juga kejayaan kita bangun pagi tadi dengan menghirup udara, oksigen yang ada di muka bumi ini, merupakan satu kejayaan. Yang mana kejayaan Allah beri kita peluang untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kata kita tak ada kejayaan. Sebenarnya kita ada kejayaan. Nak reward diri tuan-tuan dan puan-puan, banyak cara untuk kita reward. Kadang-kadang bukan dengan kita beli makanan yang banyak untuk kita, ataupun barang-barang yang mahal untuk diri kita, kasut, telefon, handphone. Telefon, handphone samalah. Telefon, apa lagi? Baju, pakaian dan sebagainya. Bukan itu sahaja sebenarnya bentuk reward. Reward yang sebenarnya lebih menenangkan adalah dengan bersedekah.
Kadang bila kita bersedekah, macam kita lihat tokoh hebat di Malaysia yang sekarang tengah orang kata apa, memuncak membantu masyarakat di Malaysia, Ustaz Abid Yu. Bagaimana? Dan saya rasa itu merupakan satu reward juga kepada diri dia, sebab dia dapat membantu lebih ramai, dia kata. Dan sehingga kan dia meminta maaf, dia tak mampu nak tolong ramai lagi, dia kata. Sampai sebab dia merasakan itu satu kejayaan sebenarnya, dan dia reward. Bentuk rewardnya itu adalah dengan membantu orang lain. Sebab saya cakap, kalau kita fikir satu hala, kita akan nampak satu hala je. Tapi kalau kita buka 2-3 hala, kita akan nampak lebih banyak jalan sebenarnya. Janganlah kita tertutup untuk ataupun tidak terbuka dengan benda baru. Okay, insya-Allah. Baik. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Cik Hakim. Daripada Puan Nur Rashkin Awang Kecil. Boleh berkongsi tips bacaan zikir atau surah untuk mudahkan proses self-care, especially situasi ketika masa sekarang. Waalaikumsalam Puan Nur Rashkin. Bila kita sebut pasal tips bacaan, apa sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada soalan. Bila kita sebut dalam proses self-care, saya akan sentuh ni kejap lagi dalam tipsnya. Ada dalam self-care ni ada bahagian spiritual, ada bahagian apa kita panggil bahagian spiritual lah. Ada, nanti saya akan sentuh Puan Nur Rashkin. Terima kasih di atas soalan. Baik, kita teruskan dengan jenis self-care yang kedua. Yang pertama tadi kita dah bercerita tentang physical self-care. Sekarang ni kita nak cerita pasal social self-care. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okay, terima kasih, selamat datang kepada Al-Fadil Al-Ustaz Ustaz Fazli daripada Mersing. Masya Allah, orang hebat ni. Ini pun merupakan pelajar master. Masya Allah. Terima kasih Ustaz kerana sudi menyaksikan live saya pada hari ini. Kalau ada apa-apa pandangan Ustaz, boleh juga komen di bawah. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan kepada semua. Baik, berbalik kepada social self-care. Bila kita sebut social self-care ni tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah tentang perhubungan kita. Perhubungan kita dengan manusia. Okay? Tadi Puan Nur Rashkin tanya perhubungan dengan Tuhan. Okay, itu nanti kita sentuh. Di peringkat yang seterusnya ada juga saya ada sediakan, nanti kita akan cerita. Tapi untuk yang kali ini kita fokuskan kepada social self-care. Bila sebut social self-care, bagaimana kita berhubung tuan-tuan dan puan-puan dengan masyarakat, dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga. Itu yang penting sebenarnya. So persoalannya di sini tuan-tuan, adakah kita selamat datang juga kepada Encik Hairul Azhar, Sahira Fatin dan juga Encik Rashdan Abdul Ghani. Selamat datang. Okay. Baik, kalau ada soalan sila tanya. Okay. Balik kepada soalan perbincangan kita sebentar tadi tentang social self-care. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Adakah cukup tuan-tuan dan puan-puan sewaktu pandemik ni, ataupun mungkin sebelum pandemik, dan sekarang ni kita cerita pasal pandemik, bagaimana? Adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa puas dengan proses face to face tuan-tuan dengan sahabat, dengan kawan-kawan, face to face? Adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa cukup? Sebab apa? Bila kita sebut social, okey, boleh kalau ada siapa-siapa yang nak tanya pasal social, social self-care ni, bila kita sebut pasal bersemuka, face to face, tak ramai sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang buat perkara ini, terutamanya sebab tempoh hari ada kaunselor kita Puan Nuzam Fiza dan juga Encik Shazlan telah berkongsi tentang apa kita panggil personality, introvert dan juga extrovert, yang karakteristik dia sekian. Dan sebenarnya introvert ni ada tendensi mereka ni kurang kita panggil bersosial, mereka lebih suka bersendirian dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita kurang bersosial, ini menyebabkan kita juga akan mengalami masalah orang kata tekanan emosi. Itu yang ramai yang stres, ramai yang depres. Itu sebab saya banyak kali menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam live yang sebelum ni pun, sebab tu promosi pun saya dah cakap, tolong outreach, tolong pergi kepada kawan-kawan kita, tanya khabar. Cukup dengan soalan tanya, salam, apa khabar? Kau sihat? Soalannya mudah. Soalannya mudah. Tanya soalan yang simple. Malam tadi pun saya ada call kawan saya, sahabat saya di Muar.
dah lama dah tak telefon dia, saja tanya telefon. Oh, dia pun cerita, aku stres lah, cerita apa, buat kerja banyak lah, ini gini lah, time pandemik. Kita faham, tekanan, banyak tekanan, semua, di semua peringkat, semua golongan, baik pelajar, baik guru-guru, baik ibu bapa, semuanya tertekan. Ibu bapa dah tentu dengan apa kita panggil, kerjaya mereka masing-masing. Itu dah tekanan juga. Guru-guru nak menyampaikan apa kita panggil PDPR, nak menyampaikan pendidikan itu, proses pendidikan itu secara maya, dah jadi satu masalah. Anak-anak pula, ramai di kalangan kanak-kanak kita. Saya rasa kalau kita buat survey, kalau pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia buat survey saat ini, percayalah cakap saya, ramai di kalangan anak-anak kita yang stres, terutamanya mereka-mereka yang tergolong di bawah golongan B40, dengan tiada gadgetnya, dengan tiada sambungan internetnya. InsyaAllah, itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya mengharapkan kita muhasabah lah kan, bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan sebagai penjawat awam maupun mereka yang bukan tergolong daripada golongan yang saya cakap tadi, bantulah mereka yang dalam kesusahan. Bantulah mana yang mampu. Saya minta izin minum je. Okey. Berbalik kepada bersemuka. Bila kita bersemuka ni tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dapat mengurangkan kita punya tekanan emosi. Dengan itu tuan-tuan dan perempuan, buatlah video call kan. Sekarang ni dah macam-macam video call. WhatsApp boleh video call, boleh buat Google Meet, boleh buat Webex, macam-macam. Buat video call, tak ada masalah. Ada orang cakap itulah kadang-kadang orang yang terkesan, contohnya tak ada line internet yang cukup. Kalau tak ada line internet, bagi mereka yang tak ada line internet dan sebagainya, apalah salahnya tuan-tuan dan perempuan, di waktu pandemik ini kita bekerjasama, bersatu hati dalam orang kata apa, membina jaringan untuk membantu meningkatkan kesihatan mental ini dengan menegur jiran-jiran kita. Saya percaya, terutamanya mereka yang duduk di bandar tuan-tuan dan perempuan, rumah-rumah perumahan, taman-taman perumahan ni, komunikasi antara jiran ni sebenarnya sangat lemah. Kurang berkomunikasi, duduk diam dalam rumah, lebih banyak buat hal masing-masing. Itu sebenarnya pun memberi kesan. Apalah salahnya hari ni masak lebih, hantar ke jiran sebelah. Ya, kadang-kadang kita tak ada benda nak bual kan pun dengan jiran kita kan. Macam mana nak berbual tu, buatlah apa kita panggil, masak lebih sikit kan. Malah bukannya masak mahal sangat pun, benda-benda mahal, kadang masak bubur aja, bubur ayam, tak kat sebelah, untuk kita mengeratkan silaturahim. Sebab apa dalam Islam pun dah menyatakan tentang kepentingan hidup berjiran. Kadang-kadang kita memandang remeh benda ni sebab kita nampak macam tak penting jiran kita. Tapi Islam dah bagi tahu awal lah, daripada dulu dah bagi tahu tentang kepentingan kehidupan berjiran. Sebenarnya kehidupan berjiran ni untuk membantu kita mengurangkan tekanan emosi tuan-tuan dan perempuan. Baik. Itu kita dah sebut pasal bersemuka. Dan penting juga untuk kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita buat untuk kita memupuk orang kata apa, perhubungan dalam meningkatkan kita punya social self care ni. Social self care. Ramai yang apa kita panggil, kita tidak cuba memupuk, kita saya ulang balik, saya rephrase balik. Bila kita ada masalah tuan-tuan dan perempuan, biasa kita akan lari daripada menyelesaikan masalah. Ini satu benda yang normal pada saya. Ramai di kalangan masyarakat kita yang membuat perkara tersebut. Kalau macam saya, terus terang saya suka bersemuka dan cuba menyelesaikan perkara tersebut. InsyaAllah saya cuba buat macam tu. Tapi tak ramai yang nak buat macam tu. Itu yang menyebabkan kalau ada berlaku masalah dalam perhubungan, ramai yang tak nak selesaikan. Ramai tak nak selesaikan dan ramai berdiam. Diam, tak bercakap. Yang akhirnya menyebabkan apa kita panggil tiada komunikasi yang baik. Yang akhirnya membawa kepada pergaduhan yang lebih teruk. Dan itu yang buatnya ada tekanan emosi dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi macam saya cakap tadi, perlu untuk kita memupuk. Bagaimana nak memupuk? Apa cara kita nak buat?
Macam tadi kat sini, okey, ada seorang sahabat kita, Cik Mahathir. Cik Mahathir kata, ada jiran sombong. Mungkin tak mahu jiran ambil tahu. Betul. Ada jiran yang macam tu, sombong. Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan kerana dia sombong, kita mengabaikan tanggungjawab kita. Okey? Kita kena jalankan tanggungjawab kita dengan mula dulu. Sebab orang yang mulakan dahulu ni adalah lebih baik daripada orang yang tak buat apa-apa. Okay, at least we do something to gain the respect and to gain the trust. Buat sesuatu, tak apa, mulakan. Tak ada masalah. Okay. Baik. Kepada Sahira Fatin, kesian ya, dia kata betul, student belajar online boleh stres. Ya. Adik saya pun belajar online, kesian, saya faham. Tak apa Sahira, ini adalah satu cabaran yang mungkin Sahira ni pelajar mungkin, kalau adik dia ke, sahabat dia ke, mungkin ingat ini satu cabaran yang hebat. Saya percaya orang kata mereka yang dapat menempuh fasa ini sewaktu belajar, insya-Allah akan menjadi pelajar yang baik, pelajar yang hebat. Bila mana menjejakkan kaki dalam dunia pekerjaan nanti akan lebih lebih tahan, daya tahannya lebih tinggi dalam bekerja dan sebagainya, insya-Allah. Baik, kita pergi. Terima kasih Puan Fiza. Okey, soalan yang seterusnya daripada Encik Rashdan. Kalau dapat jiran yang tak boleh tolerate, asyik nak cari gaduh je. Kalau dapat jiran yang tak boleh tolerate, asyik nak cari gaduh je, jadi lebih stres. Ada cara tak untuk tangani isu ini? Terima kasih Encik Rashdan. Kalau dapat jiran yang tak boleh tolerate ya. Soalan dia pun, boleh tahan, asyik nak gaduh je kan. Ini pun sebenarnya satu masalah. Antara tips ni adalah confront. Ini tips yang biasa saya buat, yang biasa saya bagi pada klien-klien, adalah kita confront orang yang ada masalah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, bila kita tak, maksud saya confront ni adalah kita bersemuka dengan dia dan kita cuba menyelesaikan masalah itu dengan bercakap, dengan berkomunikasi. Tanya dia apa masalah dia dan apa yang kita boleh buat untuk perbaiki masalah ini. Bukannya kita cakap dengan dia untuk meningkatkan lagi dia punya tension untuk gaduh tu. Bukan. Kita cuba cakap dulu. Kalau gagal juga, percayalah tuan-tuan dan puan, kita dah cuba yang terbaik, kita dah cuba sedaya upaya dengan kuasa, dengan tenaga yang kita ada. InsyaAllah Allah tahu mana yang betul. Kita dah cuba yang terbaik, tapi masih tak mampu, tak apa. As long as you have done your part. Terima kasih Encik Rashdan. Itu pandangan saya. Baik. Cik Zairul. Ya betul. Cik Zairul pun stres belajar online. Tak apa Cik Zairul. Cik Zairul sekarang padu A+. Jangan risau Cik Zairul, insya-Allah. Baik. Berbalik kepada perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan berkaitan dengan self-care. Sekarang kita dah masuk ke poin kedua, iaitu social self-care. Tadi saya sebut yang pertama tentang bersemuka dengan kawan kita ataupun dengan sesiapa, dengan ayah dan ibu, keluarga. Sebab bila sebut pasal pandemik ni, PKP ni, ramai di kalangan kita yang banyak berkurung di dalam bilik. Bagi mereka yang duduk dengan keluarga, ramai mereka berkurung dalam bilik. Baik pelajar, baik yang bujang maupun yang dah berkahwin, pun tetap berkurung dalam bilik. Tak nak keluar, tak nak bersosial dengan keluarga, tak nak berbual, yang akhirnya membawa kesan yang lebih mendalam dalam diri masing-masing. Kadang-kadang kesan ini bukan kepada diri kita saja, tetapi kepada diri orang lain juga yang sedang berkomunikasi dengan kita, yang ada dalam situasi yang sama dengan kita. Jadi macam saya cakap tadi, penting untuk kita face to face, untuk bersemuka, banyakkan berbual, banyakkan bercakap. Kerana dengan ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan dapat membantu kita menjaga emosi, menjaga tahap mental kita dengan lebih baik, insya-Allah. Okey. Jadi seterusnya yang nombor 2, saya juga sebut macam mana kita nak memupuk hubungan ini supaya jadi lebih baik dengan kawan maupun dengan keluarga dan sebagainya. So macam saya cakap lah, kita kena ada effort untuk kita mulakan. Kita yang kena mulakan, initiate. Okay? Kadang kita selalu cakap, alah orang ni, orang itu, orang ini. Tapi kalau kita tak mulakan, kita kena mulakan.
Once kita mulakan, kita tengok respon orang tu. Kalau biasanya tuan-tuan dan puan, bila kita mulakan responnya adalah positif. Cumanya bagaimana kita nak sustain hubungan itu adalah berdasarkan orang kata apa, tahap kesungguhan tuan-tuan dan puan. Dan juga kadang-kadang kita ni ialah kita manusia, saya tak nafikan. Kadang-kadang kita rasa, kita selalu cakap macam ni, asyik aku aja, dia tak buat pun, pening lah aku. Kadang-kadang saya pun berfikiran macam tu. Tapi itulah tuan-tuan dan puan, kita ni manusia, tak akan lari daripada melakukan kesilapan. Tak apa, pada saya buat saat ini saya berfikir adalah tak salah kita buat baik pun. Tak kisahlah siapa mulakan pun. Walaupun kita sahaja yang mulakan pun tak ada masalah. Okay, teruskan. Asalkan ini bukan satu kebaikan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Dulu kita tak ada sumber inspirasi yang menunjukkan perkara-perkara baik yang seperti ini, yang seperti saya cakap tadi, melakukan kebaikan. Sekarang kita tak ada sumber inspirasi yang saya nampak. Dia buat sesuatu itu, macam saya cakap tadi, tokoh hebat kita, Ustaz Zaibid Yu, dia melakukan sesuatu tanpa meminta balasan. Dia buat. Saya tak tahu bagaimana dia mendapat kekuatan seperti itu. Sebab saya nampak sumber kewangannya datang daripada yayasan yang dia ada sendiri kan. Ramai dia pun dah buka apa kita panggil talian, kalau nak buat apa tu, sumbangan dan sebagainya, boleh salurkan ke akaun yang dia telah nyatakan seperti saya cakap tadi. Kat situ saya nampak lah, lakukan kebaikan ini non-stop. Tapi apa yang kita nampak, kebaikan itu kekal. Dan doa daripada orang-orang yang kita bantu itu sangat membantu. Kita lihat dia punya bisnes pun maju. Abit Mall, Abit Mart, ada Abit Mart dan sebagainya. Kat situ kita nampak murahnya rezeki dengan hanya bersedekah, dan tak salah kita mulakan. Baik, tuan-tuan dan puan, itu untuk social self-care. Ada tak soalan-soalan lain sebelum saya masuk ke self-care yang seterusnya? Saya dah cover physical self-care, yang kedua social self-care, yang ketiga, sebelum saya masuk, ada beberapa soalan yang mungkin kalau ada soalan sila bertanya, tak ada masalah, ataupun mungkin ada pandangan dan sebagainya, kita boleh share sama-sama insya-Allah. Okey. Baik, saya teruskan dengan mental self-care. Okey, yang ketiga. Bila sebut mental self-care tuan-tuan dan puan, ni soalan yang paling orang kata apa? Pada saya seronok lah untuk saya tanya. Sebab apa? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, adakah tuan-tuan dan puan mempunyai masa yang cukup ataupun masa yang cukup untuk membuat aktiviti? Adakah tuan-tuan dan puan mempunyai masa yang cukup untuk membuat aktiviti yang mengasah minda, mengasah mental ataupun stimulate, yang merangsang mental tuan-tuan dan puan? Mengasah minda pertama, yang kedua adalah merangsang ataupun mengasah apa kita panggil mental kita, minda dan mental. Apa yang tuan-tuan buat? Adakah masa yang diberikan itu cukup untuk tuan-tuan buat perkara ini? Ada tak? Mungkin siapa-siapa nak berkongsi? Terima kasih Cik Rashdan. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Betul. Itulah dia tuan-tuan. Mulakanlah apa sahaja. InsyaAllah kita akan mendapat kemuliaan itu. Kalau tak dapat kemuliaan daripada manusia sekalipun, tak apa. Yang penting kemuliaan di sisi Allah ataupun di sisi Tuhan. Bagi mereka yang bukan beragama Islam. Itu yang paling penting. Mata kita berada di mata Tuhan. Bukan kita berada di mata manusia. Sebab tu manusia ramai yang tak berpuas hati, sebab kita mengejar mata manusia, pujian manusia. Tapi kita gagal untuk melihat kepada sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk satu-satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Tuhan kita, bagi mereka yang bukan beragama Islam. Baik, balik kepada mental self care. Soalan saya tadi. Adakah tuan-tuan dan perempuan mempunyai masa yang cukup dalam melakukan aktiviti yang boleh stimulate mental dan juga jiwa dan minda? Ada tak? Tu dia Cik Mahathir. Cik Mahathir jawab, dia kata merasanya melalui seminar psikologi atau aktiviti memerlukan cara berfikir di bawah sedar. Okey. Baik, bagus soalan Cik Mahathir. Cuma Cik Mahathir,
aktiviti kita kan COVID ni kan, COVID-19 dengan PKP dan sebagainya, dengan darurat, memang kita ada limitasi lah kita nak buat program-program seperti ini kan. Tapi jangan Encik Mahathir risau dan gusar, kita akan ada program-program apa kita panggil, program-program yang akan kita paparkan dan war-warkan, yang boleh tuan-tuan dan perempuan menonton dan menyaksikan, untuk memastikan tuan-tuan dan perempuan celik minda, celik mental, merangsang mental tuan-tuan dan perempuan untuk jadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Itu dia yang sangat penting Okey, berbalik kepada aktiviti memerlukan cara berfikir di bawah sedar. Okey, sebenarnya bagus Cik Mahathir soalan tadi. Bila sebut pasal aktiviti bawah sedar, ini sebenarnya pseudoscience Pseudoscience ni adalah sains yang tidak boleh dibuktikan dengan kajian saintifik. Banyak ahli-ahli psikologi yang berdaftar dan yang diiktiraf di Malaysia ini, mereka semua menolak kepada sains-sains pseudo ataupun pseudoscience. Utamanya contohnya macam aktiviti bawah sedar ni pun sebenarnya adalah apa kita panggil pseudoscience. Benda yang tidak boleh dibuktikan secara kajian ilmiah. Kalau tuan-tuan dan perempuan buka juga kita panggil research, artikel-artikel research yang berkaitan dengan aktiviti minda bawah sedar ni, kebanyakannya pseudoscience, sains-sains yang palsu. Sama juga tentang pseudoscience ni, sama juga pseudoscience dalam psikologi, sama juga dengan pseudoscience dalam kesihatan fizikal, yang mana contoh ada orang kata dulu petuanya ialah dia kata jangan mandi di waktu malam, nanti paru-paru berair, kena paru-paru berair, jangkitan paru-paru dan sebagainya. Itu kita selalu dengar kan. Itu pseudoscience. Sebenarnya bukan. Tak ada masalah pun, pihak doktor pakar sendiri pun di bawah Matt Tweed dia orang pun dah beritahu sebenarnya tak ada masalah nak mandi. Sebenarnya bagus lagi mandi malam. Sebab apa? Lebih menjaga kebersihan sebelum kita tidur. Sebab kadang-kadang orang tak jaga kebersihan. Tapi dia kata mandi malam ni nanti takut paru-paru berair. Tak, itu semua pseudoscience. Tak ada. Itu bukan. Jadi sama juga dalam psikologi, kita ada pseudoscience dalam psikologi, antaranya tentang minda bawah sedar dan sebagainya. Tak dinafikan ada elemen-elemen minda bawah sedar, tetapi kita tidak boleh kita panggil melakukannya secara umum yang begitu, secara mass. Dan banyak lagi fakta-fakta yang mungkin disampaikan itu palsu. Tapi tak apa, untuk dapatkan fakta-fakta psikologi dan kaunseling yang tepat dan padat, boleh refer kepada kaunseling SUKJ. InsyaAllah kita akan berikan semua perkongsian yang bukan pseudoscience, insyaAllah. Terima kasih juga kepada Encik Mahathir. Encik Rashdan, saya rasa saya dah huraikan tadi apa itu aktiviti bawah sedar tu. Baik, berbalik kepada mental self-care. Macam saya cakap tadi, kita nak mengasah minda, nak mengasah mental kita. Kita perlukan. Itu pun salah satu kita panggil self-care di dalam penjagaan diri kita ni. Penjagaan diri ini merupakan salah satu self-care. Macam mana kita nak menjaga mental kita tu, nak stimulate mental kita itu adalah dengan buat puzzle. Dah dengar puzzle? Puzzle yang budak-budak buat tu kan, kita boleh buat juga. Ataupun buat main sudoku. Sudoku kita stimulate kita punya pemikiran kita dan mental kita. Sebab dia perasan tak bila kita buat sesuatu, contoh matematik, benda-benda yang menyelesaikan masalah ni, di akhirnya dia ada dua perkara. Satu, kita akan kecewa sebab salah. Yang kedua, kita akan rasa relief, kita akan rasa tenang, kita akan rasa happy bila kita buat betul-betul. Dan walaupun salah, kita buat pembetulan, kita cari pembetulan dan sebagainya, kita akan rasa kepuasan. Benda itu sebenarnya merangsang kita punya emosi, yang bahawanya, macam tadi itulah ada soalan yang tanya saya kan, macam mana kita boleh rasa, saya cari semula, ada satu soalan tadi yang berkaitan, dia kata macam mana nak reward diri kita walaupun tak achieve apa-apa. Kadang-kadang achievement ini achievement kecil je, jawab soalan matematik, sudoku, kita betul buat sudoku, ataupun buat puzzle, ataupun teka silang kata, kita buat betul. Itu dah merasa, itu dah kejayaan. Itulah sebenarnya achievement. Tu saya cakap, achievement ni dia tak semestinya satu kejayaan yang besar. Kejayaan yang kecil pun satu achievement. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila kita terlalu mengejarkan benda-benda yang besar sehingga mengabaikan benda-benda yang kecil, itu yang sebenarnya menyebabkan kita punya kesihatan mental
ataupun kesihatan emosi kita terganggu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebenarnya yang efek. Jadi macam saya kata tadi, buatlah benda-benda yang mengasah minda, mengasah mental, sudoku, teka silang kata, apa lagi, jawab soalan matematik kan. Okay, Cik Aziz kata alang-alang tengah live boleh rasmikan sekali bilik baru. Bilik baru ni, saya kat bilik baru. Hai Cik Aziz, Cik Aziz kata dia tengok kat TV. Tengoklah kat TV bilik baru saya, Cik Aziz Okay. Apa tadi? Saya dah Aziz ni kacau saya ni Okay, cerita pasal mental, mental self care. Jadi jawablah soalan-soalan tersebut untuk membantu kita rasa kejayaan yang kecil. Walaupun kecil, tetapi ianya tetap membantu untuk stimulate kita punya mental, stimulate kita punya minda. Okay? Untuk mengelakkan terjebak dalam ni. Okay? Dalam apa kita panggil? Kancah kesihatan mental yang abnormal ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Ada orang cakap pula. Mesti ada orang akan cakap, saya tak sukalah Mac ni. Saya tak sukalah nak buat teka silang kata ni. Menyampah. Saya benci. Ada yang cakap macam tu. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Ada cara lain yang kita boleh buat untuk stimulate kita punya mental, stimulate kita punya minda adalah dengan menonton movie, drama yang apa kita panggil deep, yang memerlukan pemikiran yang orang kata apa, yang boleh kita berfikirlah, dan kadang-kadang tak perlukan deep sangat pun, tapi kita tengok movie yang apa kita panggil memberi kesan kepada kita. Sebagai contoh, ada viral rasanya macam tahun lepas kot, ada satu movie tu time PKP sebelum PKP, saya dah lupa nama movie tu Tenet, T-E-N-E-T. Pening cerita tu. Saya tengok cerita tu banyak kali Sekali saya tengok, saya tak faham. Masa tu wayang boleh buka boleh masuk, kita boleh tengok, tapi dia ada kawalan SOP. Saya rasa PKP yang pertama, itu PKPB ke PKPP saya tengok. Saya rasa PKPP waktu tu. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Waktu tu boleh masuk sinema, boleh masuk panggung wayang. Jadi bila saya masuk, saya tengoklah Tenet tu kan. Cerita tu memang hardcore lah. Saya pun macam pening. Kali pertama tengok tak faham, kali kedua tengok masih tak faham, kali ketiga tengok okey. Tapi yang bestnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya cakap ianya stimulate kita punya mental ialah sebab apa kita berfikir. Kita berfikir, kenapa seseorang itu mengalami gangguan emosi, terutamanya seperti stres, depression, apa lagi, anxiety, kerana mereka ini antara faktor, saya tak cakap dia faktor utama, tapi saya bercakap ianya antara faktornya ialah mereka kurang berfikir. Mereka terlalu fokus pada masalah mereka, terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Tapi bila kita tengok movie ataupun kita buat aktiviti yang saya cakap tadi, sudoku, teka silang kata dan sebagainya, ianya channel kita punya pemikiran ke suatu benda yang lain. Bila dia dah channel ke satu benda yang lain, ianya akan secara tidak langsung membuatkan kita busy. Kita rasa busy, kita rasa sibuk dengan benda lain sehingga melupakan perkara-perkara yang mengganggu pemikiran kita sebelum ini. Contoh saya tengok Tenet tu kan, sampai 3 kali tengok satu pembaziran sebenarnya. Tetapi ia menjadi satu apa kita panggil release pada saya. Saya suka. Saya tak ada masalah, saya suka. Ataupun lagi satu, saya suka tengok movie-movie yang berkaitan dengan history. Contoh ada Dunkirk, Dunkirk macam mana di apa kita panggil British, tentang sejarah Britain. Dan juga yang terbaru ni viral tahun lepas, saya rasa ujung tahun bulan 12, Hikayat Gunung Ledang, Hikayat Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang dipamerkan, dipublish dekat mana ni, dekat Netflix. Saya antara pelanggan Netflix, saya memang suka. Dah lama saya nantikan nak tengok movie yang berkualiti kan. Biasa kalau kita tengok kat YouTube tu macam tak puas tau, dia punya view dia punya quality video dia tak best. Bila tengok kat saya cakap memang best. Cerita tu deep, bagaimana halusnya budaya Melayu. Benda tu semua stimulate kita punya mental, stimulate kita punya mental, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so itu antara tips saya. Tengok movie yang tuan-tuan suka, yang mungkin masing-masing kita ada kita punya preferences kita, kita ada kita punya minat kita kat movie-movie. Mungkin boleh je nak tengok drama Rahimah Tanpa Rahim, boleh, tak ada masalah.
Sebab itu pun merupakan satu art yang mungkin tajuk dia nampak funny lah, nampak kelakar, tapi sebenarnya itu art. Itu adalah orang kata apa, art. So kita, kalau tuan-tuan nak tadi pun baru mula kan TV3 kan, boleh tengok bagaimana dia punya fun dia. Macam sebelum ni kita ada Kak Astro pun ada cerita pasal hantu Kak Limah. Benda tu nampak santai, nampak santai. Tapi sebenarnya ianya membantu kita untuk release, untuk release kita punya mental, release kita punya minda, memudahkan. Dan Kak Astro pun banyak juga promote Astro pula hari ni, cerita pasal Maharaja Lawak, sepatu Rinia, dan itu semua sebenarnya stimulate kita juga, dia membuatkan kita punya happiness kita meningkat, tuan-tuan dan puan, dan akhirnya kita lupa tentang apa yang kita ada. Kita tak terlalu fokus. Bukan maksud saya lupa terus, tetapi tidak terlalu fokus. Isunya ialah bila kita kena ataupun menghadapi tekanan emosi, ini adalah bila kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Jadi itu yang menyebabkan kita akan terkesan. Terima kasih kepada Puan Zuraidah Zu. Saya tengok komen je. Zuraidah Zu hadir menyokong dari JKM Batu Pahat. Terima kasih Puan Zuraidah. Okay, soalan-soalan lain. Alright. Cik Faizal, steady. Cik Faizal, Sifu Cik Faizal, kaunselor daripada KDN, bukan calang-calang orang. Bagi mereka yang nak kenal Cik Faizal lebih mendalam, boleh tengok Cik Faizal, klik dia punya Facebook. Khabar baik, orang Johor baik belaka. Cuma itulah COVID sekarang kan tengah meningkat, jangkitan positif makin ramai di negeri Johor dan juga di negeri-negeri lain yang terlibat dengan PKP ni, satu Malaysia saya rasa. So doakan kami di negeri Johor dapat bangkit, dapat bangun semula untuk terus memberikan orang kata yang terbaik kepada masyarakat, insya-Allah. Terutamanya di penyawat awam lah. Jangan down penyawat awam. Teruskan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, insya-Allah. Baik. Kembara Ilora, main game strategi, main catur, jawab soalan exam PTD, membuat sesuatu yang baru, mungkin boleh jadikan aktiviti yang dapat membantu otak dan mental kita berfikir. Betul. Kembara Ilora, Puan Kembara Ilora. Ya, betul. Saya setuju. Ini yang terbaik. Main permainan strategi. Itu yang terbaik. Main catur. Dia convert ataupun channel kita punya pemikiran, yang akhirnya kita tak terlalu fokus. Itu saya cakap tadi. Cik Rashdan Gani, macam mana kalau kita dah achieve sesuatu tu, tapi kita still rasa diri kita ni tak ada apa-apa, okay? Still rasa diri kita tak cukup bagus. Apa yang kita perlu buat je? Adakah perlu ubah cara pemikiran? Mohon penerangan dan bantuan dari Encik Hakim. Terima kasih, sama-sama. Baik, kita cuba jawab. Saya akan jawab soalan ni, tapi bagi saya go through dulu saya punya point ni, nanti saya akan jawab. Okay, saya mark soalan Cik Rashdan. Cik Rashdan, saya akan jawab di hujung nanti Cik Rashdan. Terima kasih Cik Rashdan. Alright. Baik. Kita berbalik semula kepada topik kita. Tajuk point yang ketiga, iaitu mental self-care. Tadi kita dah sebut macam mana kita nak ada masa untuk tengok main permainan strategi, jawab soalan dan sebagainya, tengok movie dan sebagainya. Itu sebenarnya masa yang kita kena peruntukkan di dalam diri kita ni. Janganlah fikir kerja aja, jangan. Kita kena fokus kat benda lain juga, untuk channel benda tu. Baik. So yang seterusnya adalah bagaimana, adakah kita proaktif? Proaktif ke tidak buat benda ni? Maksudnya konsistensi lah. Adakah kita konsisten buat benda-benda ni? Ada orang dia time ada masalah je dia buat. Time dia tak ada masalah, dia fokus kerja dia. Pada saya boleh je nak buat macam tu. Maksudnya bila stres saja baru buat. Tak stres tak buat. Boleh je, tak ada masalah. Tetapi yang baiknya ialah tuan-tuan dan puan, kita ada jadual kita, masa yang tertentu yang telah kita peruntukkan untuk diri kita. Jangan bila time kita stres baru kita nak buat. Tak, jadikan ianya adalah healthy habit. Dengan buat perkara-perkara tersebut, insya-Allah tuan-tuan dan puan, ianya akan membantu tuan-tuan dan puan kita panggil rasa lebih release, lebih tenang. Tak adalah orang kata kerja sahaja ataupun fokus kepada masalah yang tuan-tuan dan puan hadapi. Ini kita panggil me time. Me time. Tak ada masalah, just duduk secawan kopi depan TV ataupun depan laptop untuk tengok movie, ataupun secawan kopi duduk main catur dengan pasangan ataupun dengan kawan-kawan, ataupun jawab sudoku, ataupun buat teka silang kata dan sebagainya. Macam tadi ada sahabat kita di dalam ni, dia kata dia buat jawab soalan PTD.
Dahsyat jawab soalan PTD. Boleh juga try jawab soalan JCS. Bukan senang. Baik. Berbalik kepada mental self care. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan dan puan-puan ada peruntukan masa yang tertentu yang sesuai dengan masa tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dia yang tahu bila mana yang sesuai, bila mana yang tak sesuai untuk buat perkara-perkara yang saya sebut sebentar tadi. Okey, itu mental self care. Itu yang ketiga, poin yang ketiga. Jadi kita pergi kepada poin keempat. Tadi ada soalan, saya nak cari jawab soalan tadi yang berkaitan dengan poin yang keempat ni. Baik. Poin keempat ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah berkaitan dengan spiritual self care. Spiritual self care. Yang pertama, saya recap balik apa yang kita dah bincangkan tadi. Yang pertama physical self care, yang kedua social self care, yang ketiga mental self care kita dah bincangkan sudah tadi. Sekarang kita masuk yang keempat, iaitu spiritual self care. Bila kita sebut pasal spiritual self care tuan-tuan dan puan-puan, spiritual self care ini adalah berkaitan dengan tadi ada sahabat kita tanya, Puan Nur Rashikin Awang Kecil. Dia kata, boleh tak kongsi tips bacaan zikir atau surah untuk mudahkan proses self care sempena ataupun terutamanya dalam situasi yang sukar, kritikal sekarang. Inilah yang kita nak masuk. Spiritual self care. Spiritual self care ni adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita yang beragama adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya dekat Malaysia ni semua orang beragama. Semua orang beragama. Kalau dekat barat dia ada atheist. Itu yang dipanggil spiritual self care ni, dia kata dia tak semestinya fokus pada agama. Orang barat kata mereka boleh bermeditasi, bermeditasi, duduk diam, tak bercakap, tapi dia bermeditasi, bermuhasabah, cakap dengan diri sendiri. Itu orang barat punya style. Saya rasa dekat Malaysia, bukan saya rasa, saya pasti kat Malaysia semua orang ada agama. Bila sebut pasal semua orang ada agama, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang beragama Islam, sudah tertentunya sembahyang. Dan Puan Nur Rashikin kata tadi, dia tanya saya, ada tak tips bacaan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada apa-apa, saya tak ada tips bacaan zikir ataupun certain solat, certain bacaan surah yang boleh membantu reliefkan self-care ni. Tetapi apa yang saya boleh kata, bacalah apa sahaja sekalipun yang berkaitan dengan Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu mendamaikan tuan-tuan dan puan-puan. Bacalah apa surah sekalipun, tak ada masalah. Yang penting ianya mendamaikan dan ianya juga menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau, tak ada masalah. Nak baca surah Yasin, baca surah Yasin. Nak baca surah Kahfi, boleh baca surah Kahfi. Apa-apa surah sekalipun tak ada masalah, silakan baca tuan-tuan dan puan-puan. Nak baca zikir, zikirlah apa sahaja sekalipun, boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok di dalam Facebook ke ataupun dalam YouTube dan macam perkongsian-perkongsian daripada ustaz-ustaz yang lebih alim, lebih arif dalam perkara ini. Mereka ada kongsikan apa-apa cara kan, boleh buat, tak ada masalah. Dia tak ada certain. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, ayat suci Al-Quran itu sendiri adalah ayat yang mendamaikan, yang akan orang kata menenangkan jiwa kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak adalah tips-tips tertentu kan. Jadi saya boleh katakan kat sini, bacalah Al-Quran walaupun sepatah ayat ataupun sepatah, walaupun satu huruf, tak ada masalah. Bacalah. Jadi kat situ ianya meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, terutamanya dalam memastikan kesihatan spiritual kita terjaga. Itu pun sangat penting. Kadang-kadang orang lupa tuan-tuan. Sebab banyak orang dia terlalu memikirkan duniawi dan lupakan ukhrawi. Penting untuk kita balance kan. Macam saya cakap tadi, bila kita nak lakukan sesuatu, kita kena pastikan kita lakukan semua perkara itu dalam keadaan apa kita panggil seimbang, wasatiyah, wasatan. Kalau kita tak seimbang, itulah dia yang terjadi. Kita lupakan kepada ukhrawi, pada akhirat. Tapi ada juga yang fokus ke ukhrawi je, dia lupa dekat dunia. Itu pun masalah juga. Tak boleh. Kita kena balance ukhrawi dan duniawi. Bila kita ada dua-dua ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan adalah milik kita. Insya-Allah. Itu adalah janji Allah. Bukan janji saya, tetapi janji Allah. Jadi berbalik kepada spiritual self care. Bila kita sebut pasal solat, solat 5 waktu tu wajib lah. Dan memang solat lah. Itu dah memang orang kata apa, tuntutan agama.
itu perlu kita laksanakan. Tetapi mungkin kita boleh tambah dengan solat-solat lain yang mana kita pun tahu ada solat-solat sunat yang tertentu yang dapat membantu kita meningkatkan keupayaan mental kita. Contoh, solat duha. Solat duha itu adalah solat yang bagus, solat sunat yang bagus. Kerana apa? Ianya meningkatkan kita punya kebergantungan kepada Allah dalam apa orang kata apa, mencari rezeki, kan. Orang ramai orang melakukan solat duha ini, majoriti daripada mereka adalah memohon kepada Allah SWT untuk meningkatkan rezeki mereka. Betul, memang benar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tempoh durasi duha itu sendiri daripada terbitnya fajar sehinggalah sampai tengah hari itu, kan. Sampai tengah hari sebelum zuhur. Dekat situ waktu tempoh tu adalah tempoh yang paling orang panggil busy. Seseorang itu, kalau yang mereka yang bekerja, baik berniaga, bekerja sendiri, bekerja dengan majikan dan sebagainya, itu adalah tempoh yang paling busy sebenarnya. Tetapi bayangkan tuan-tuan, dalam sibuk-sibuk kita itu, kita allocate 5 minit untuk kita solat duha 2 rakaat, memohon kepada Allah untuk diberikan, dimurahkan rezekinya, diberikan kabulkan permintaannya dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan betapa berkualitinya momen itu, yang mana walaupun dalam kesibukan kita masih ada masa dan ruang untuk Yang Maha Esa. Jadi itu sebab saya cakap pentingnya spiritual self care ni untuk membantu kita dari dalam, untuk membina kekuatan menghadapi cabaran dan dalam masa depan, cabaran dan dugaan yang akan kita hadapi akan datang, masa akan datang. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, perlunya juga kita sulami dengan zikir dan doa. Zikir-zikir tu boleh ambil mana-mana zikir, macam sahabat kita di dalam ruangan komen ni pun ada berkongsi, Encik Rashdan, dia cakap boleh search dekat YouTube, banyak zikir-zikir yang menenangkan. Betul? Banyak je zikir-zikir yang menenangkan yang boleh dibincangkan, yang boleh diikuti, tak ada masalah. Baik. Bila sebut pasal spiritual self care juga, selain daripada solat, selain daripada bacaan Quran dan zikir, tidak lupa juga dengan doa. Kebanyakannya tuan-tuan dan puan, bila sebut pasal doa ni tuan-tuan, ramai yang lupa untuk berdoa. Ramai yang lupa untuk mengangkat tangan selepas solat untuk berdoa. Walaupun kadang-kadang doa tu tak makan masa 5 minit pun, seminit 2 pun, kadang-kadang kurang seminit pun masih ramai yang tak nak berdoa, bangun terus bangun dan sebagainya. Sebab penting doa ni selepas solat. Tak apa, ada perbincangan hangat di kalangan para ulama yang membincangkan tentang solat, selepas solat baca doa ni pada wajib ke tak wajib ke, harus ke tak harus ke. Itu perbincangan mereka lah, mereka yang ahli. Tapi pada pandangan saya, bila kita berdoa ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, ianya menyambungkan kita dengan Tuhan direct. Jadi pada pendapat saya yang kerdil ini, saya merasakan sangat penting untuk kita berdoa selepas solat, untuk kita release dan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itu adalah salah satu kita punya spiritual self care. Kita bercakap, kita minta apa yang kita mahu, dapat atau tidak itu antara Allah dengan kita lah. Kita tak boleh nak ni lah, kan. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha. Itu sebab orang kata duit, DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tapi orang biasa usaha, ikhtiar, tawakal. Doa dia tak buat. Dia usaha, dia ikhtiar macam-macam, dia tawakal. Serah kepada Allah. Rezeki ada tak ada tak apa, tapi dia lupa dekat doa, duit. Jadi semoga, itulah saya cakap, spiritual ini, self care ini juga penting. Ramai yang abaikan, ramai yang lupa, terutama lagi dalam tempoh pandemik ini tuan-tuan dan puan-puan. Inilah tempoh yang sebenarnya memberikan kita ruang dan peluang untuk kita bersama dengan Allah dengan lebih lama daripada hari-hari atau tahun-tahun yang sebelumnya. Ini yang terbaik, insya-Allah. Dan saya percaya kita juga akan menempuh Ramadan yang akan datang. Saya dah kira lebih kurang 100 hari, tak sampai 100 hari pun, lebih kurang 80 hari mungkin, sebelum kita menemui Ramadan. Dan saya percaya Ramadan pada kali ini juga adalah Ramadan yang orang kata yang kita akan tempuhi PKP lagi mungkin. Dan juga sudah semestinya Ramadan kali ini adalah Ramadan COVID-19 juga, dalam suasana norma baharu. Alhamdulillah, insyaAllah boleh lagi bersama-sama dengan keluarga untuk kita sama-sama menghidupkan malam dengan solat tarawih, solat jemaah dan sebagainya. Sekarang tak Ramadan pun boleh juga solat
jemaah dengan keluarga, tak ada masalah. Itulah dia spiritual self-care. So, kita dah pergi kepada spiritual self-care. Sekarang kita pergi kepada yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu emotional self-care. Coping skill. Coping skill. Bila sebut pasal coping skill, emotional self-care ni tuan-tuan, perlu untuk kita tahu coping skill. Sebab dia ada kaitan dengan emotional. Emotional. Bila sebut emotional self-care, kena ada healthy coping skill. Kenapa saya cakap kena ada healthy coping skill? Bila kita stres, apa kita punya tindak balas untuk mengatasi stres tu? Itulah coping skill dia. Apa reaksi kita? Apa tindakan kita untuk mengatasi stres ni, tuan-tuan? So, tindakan kita apa? Macam saya cakap tadi, kalau kita bertindak untuk mendiamkan diri, kita bertindak untuk menelan benda ni seorang, tak nak share, yang akhir tak nak share dengan orang yang dipercayai. Seperti kita ada kaunselor, kalau di tempat pejabat tuan-tuan dan perempuan ada ahli-ahli akrab. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak buat perkara tersebut, maka rugilah tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan ada orang yang dipercayai, sepatutnya kan. Tapi tuan-tuan dan perempuan tak buat sharing, mungkin pendam, akhirnya apa yang berlaku? Tamat, meletup, yang akhirnya menyebabkan seseorang itu terkesan dengan tekanan emosi dan akhirnya membawa kepada perkara-perkara yang mungkin lebih teruk, lebih tak elok lah. Sebab kena ada healthy coping skill. Antaranya macam saya cakap tadi, boleh nonton movie, bersenam. Banyak tadi saya dah cerita pasal quality tidur, saya dah cerita pasal jaga diet, bersenam. Saya dah juga cerita pasal perhubungan dengan kawan-kawan, dengan sahabat handai, dengan keluarga. Itu semua adalah coping skill yang boleh dipraktiskan ketika tuan-tuan dan perempuan mengalami tekanan emosi. Tuan-tuan dan perempuan, healthy coping skill. Ada juga orang ni kalau stres ni, kalau dia stres ni dia buat apa? Dia makan. Ada juga makan. Itu saya rasa unhealthy. Healthy ni adalah makan tapi berpada-pada. Jangan makan aja. Sekarang ni lagi banyak delivery, Foodpanda, Grab Food, apa lagi, Halo, macam-macam dah. Dah banyak sangat dah kan. Macam-macam ada. Jadi itulah, kena hati-hati, kena orang kata apa, ada limit dia. Baik. Yang seterusnya adalah menyelaraskan aktiviti tuan-tuan dan perempuan dalam kehidupan. Kita ni tuan-tuan, salah satu cara untuk emotional self-care ni adalah kita ada jadual kita. Kadang-kadang kita tak ada jadual. Bila tak ada jadual tu, itulah kita tak selaras. Kita tak ada, kita punya, kita panggil, penyelarasan dalam kehidupan. Kita macam all rumble. No planning punya, last minute. I'm last minute type punya. Tak ada, no. Sepatutnya korang kena, tuan-tuan dan perempuan, kena ada planning, tuan-tuan dan perempuan. Hari ni nak buat apa. Kadang-kadang tak perlu bertulis pun. Cukup sekadar ada di dalam telefon. Today, what to do. Apa nak buat. Tak perlulah pukul 9 kena ni. Tak. Kadang-kadang pagi nak buat apa. Just list down. Untuk tuan-tuan dan perempuan mempunyai kehidupan yang lebih teratur. Penting sebenarnya. Dan bila mana tuan-tuan dan perempuan lebih teratur, tahu tentang apa yang tuan-tuan dan perempuan nak buat, insya-Allah ianya juga dapat membantu mengurangkan tekanan emosi, tekanan perasaan yang tuan-tuan dan perempuan alami. Itu salah satu daripada emotional self-care. Penting tuan-tuan. Jadi penting, janganlah orang kata nampak kawan-kawan ada buat jadual, dia ni nerd lah, dia ni tak. Sebenarnya benda tu lebih membantu kita untuk jadi lebih keterhadapan dalam mengawal emosi. Bukan emosi yang kawal kita, tetapi kita yang perlu kawal emosi kita, tuan-tuan. Sebab apa? Detik-detik kejayaan itu sebenarnya yang akan meningkatkan kejayaan kecil, mengemas tilam selepas tidur, kejayaan kecil, pakai baju kemas-kemas, handsome, kejayaan kecil, menggosok baju, melipat baju dan sebagainya. Itu semua pasti tuan-tuan dan perempuan akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada kita semua. Tuan-tuan. Baik, saya buka soalan kepada ahli-ahli Facebook kita yang turut serta dalam program Live FB Talk bersama dengan saya, Hakim, Pegawai Psikologi Pejabat SQ Johor.
dengan tajuknya self care a turning point. Sebenarnya bila kita buat self care ni tuan-tuan dan puan, kita dapat mengurangkan tekanan sewaktu pandemik COVID-19 ini sudah semestinya, dan juga banyak tekanan-tekanan kerja atau sewaktu work from home ataupun bekerja dari rumah ini dapat ditangani dengan lebih baik. Baik, ada beberapa soalan boleh utarakan. Saya akan jawab soalan yang saya hold tadi, yang saya dah pin. Okey, bagi mereka yang ada soalan, apa yang baru masuk, selamat datang. Fashas Syahira. Siapa lagi yang baru masuk ni? Boleh tanya soalan, tak ada masalah, silakan. Saya jawab dulu soalan daripada Encik Rashdan. Dia tanya macam mana kalau kita dah achieve sesuatu tu, tapi kita still rasa diri kita ni tak ada apa-apa, still rasa diri kita tak cukup bagus. Apa yang kita perlu buat? Adakah perlu ubah cara pemikiran? Mohon penerangan, insyaAllah. Baik. Jawapannya ialah ubah cara pemikiran. Bila kita dah ubah cara pemikiran, baru kita nampak apa kita panggil perubahan dalam diri kita. Sebab tuan-tuan dan puan, manusia ni, kita yang membezakan kita dengan orang ialah dalam Islam, yang membezakan kita dengan manusia ataupun orang lain ialah amal kita. Betul? Ibadah kita dengan orang lain. Tetapi dari sudut psikologinya ialah tuan-tuan, yang membezakan kita dengan orang lain ialah dari sudut pemikiran, tuan-tuan. Bagaimana seseorang itu, sekiranya seseorang itu mempunyai pemikiran yang terlalu konservatif ataupun yang terlalu tertutup, ianya akan memberikan kesan kepada diri seseorang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang itu mempunyai pemikiran yang terlalu liberal, terlalu open, terlalu terbuka, juga akan memberikan kesan. Jadi apa yang kita boleh cakap kat sini ialah kita perlu mempunyai pemikiran yang berada di tengah-tengah, pemikiran yang orang kata moderate, yang berada di tengah-tengah. Jadi tukarlah pemikiran kita. Sesungguhnya macam saya cakap tadi, berulang kali saya ulang, achievement kita ini tidak semestinya achievement yang besar. Kadang-kadang achievement yang kecil ini juga adalah satu achievement. Kadang-kadang kita terlalu lihat kepada achievement yang besar, kita lupa sebenarnya kita ada achievement yang kecil. Sebenarnya selain daripada bila kita dah buat sesuatu, kita dah dapat sesuatu tapi kita masih rasa tak cukup, sebenarnya tuan-tuan, ini adalah akibat daripada kita terlalu membuat perbandingan dengan orang lain. Bila kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dalam keadaan yang tidak sihat, maka ianya akan memberikan kesan yang mendalam dalam emosi kita. Sebab apa? Kita selalu buat perbandingan. Sebenarnya tak berapa baik sebenarnya, tak berapa elok ataupun berkualiti sebenarnya kalau kita buat perbandingan yang terlalu kerap. Selalu kita bandingkan. Sebab benda ni sebenarnya tekanan juga. Tekanan datang daripada mana? Gadget, daripada media sosial. Orang buat Facebook, orang dekat Facebook post yang kejayaan masing-masing, ada beli kereta, ada beli rumah, ada beli dan sebagainya. Ada juga yang buat perbandingan itu di Instagram. Orang share sebagainya, kita lihat, kita tengok, kita rasa kerdil, kita rasa kecil. Tuan-tuan dan puan, perjalanan manusia ini berbeza-beza. Perjalanan kita ini berbeza-beza, tak sama dengan orang lain. Jadi kita tak bolehlah cakap, oh dia dapat, aku pun tak dapat, kenapa, apa kurangnya aku. No, it's all about the journey, tuan-tuan. It's all about the journey. Ada orang dia kerja awal, ada orang dia tak kerja awal sebab dia belajar. Ada orang dia kahwin awal tapi dia tak ada anak. Ada orang dia kahwin cepat, dia ada banyak anak. Tekanan dia berbeza. Orang yang ada banyak anak, tekanan berbeza. Orang yang tak ada anak, tekanannya berbeza. Berbeza-beza, banyak tekanan yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan, tekanan yang kita dapat ini sebenarnya adalah tekanan yang sebenarnya kita mampu untuk harungi. Yang buat kita jadi tak mampu ni bila kita buat perbandingan. Kita rasa lemah, kita rasa longlai. Jadi tak bersemangat nak meneruskan kehidupan dan sebagainya. Sebab apa? Sebabkan perbandingan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan terus orang kata tanpa membuat perbandingan, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada pembangunan diri sendiri, perkembangan diri sendiri, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan berjaya dalam apa kita panggil konteks diri tuan-tuan dan puan. Sebab kejayaan ni dia umum. Dia tak adalah cakap kau kena ada kereta, engkau kena ada anak, engkau kena ada harta baru kau boleh. Tak. Kadang-kadang kau tak ada apa-apa.
kerja tak ada, mungkin ini saja saya nak share. Kerja pun biasa-biasa, kereta pun tak ada, rumah tak ada, harta tak ada. Tetapi kita ada ibu bapa dan kita sentiasa berbakti kepada ibu bapa kita, memberikan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Itu juga satu kejayaan. Kejayaan kita menjaga kedua ibu bapa kita. Sebab tak semua orang mampu buat perkara tersebut. So berbalik kepada cara pemikiran kita. Sebenarnya apa yang kita nak lihat? Pandang, sudut pandang. Itulah kita panggil dengan sudut pandang rahmah. Kalau kita lihat dengan sudut pandang yang negatif, kita akan nampak negatif, tuan-tuan. Tetapi kalau kita nak tengok dengan sudut pandang rahmah, kita akan nampak kebaikan, kita akan nampak keelokan, kecantikan dan orang kata apa? Keindahan. Penting dengan melihat dengan kanta mata rahmah. Jadi berbalik kepada soalan Encik Rashdan tadi, ubahlah cara pemikiran dan juga ubahlah cara melihat dunia. Kerana dunia itu indah dan ianya akan jadi tidak indah bila mana kita lihat dengan kanta negativity. Terima kasih sama-sama Encik Rashdan. Okey, jadi menjawab. Jadi saya buka lagi satu lagi soalan sebelum saya akhiri perkongsian kita pada hari ini. Ada beberapa soalan lagi, mungkin satu soalan lain sebelum saya tutup. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita pada hari ini. Sesi live talk bersama dengan saya, Kaunselor Berdaftar SUK Johor, Hakim, Psikologi, untuk tajuk perkongsian pada hari ini, Self-Care, A Turning Point. Percayalah pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan laksanakan self-care ini, tuan-tuan akan lebih tenang, lebih damai, lebih bernyawa dalam menjalani kehidupan, terutamanya dalam menempuhi tempoh yang mencabar pada kali ini, tempoh PKP 2.0, COVID-19 dan juga darurat di negara kita, insya-Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Sesungguhnya mereka yang sentiasa berusaha, mereka yang kekal kuat, mereka yang sentiasa bersemangat akan terus berjaya, terus maju ke hadapan. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mengalami apa-apa masalah yang berkaitan dengan masalah emosi, mental dan sebagainya, tolong dapatkan bantuan daripada mereka yang layak. Kaunselor, terapis, psikologis, psikiatris di luar sana. InsyaAllah kita akan bantu mana yang mampu, mana yang elok untuk diberikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ada apa lagi soalan? Oh, ada, saya tertinggal satu soalan. Dia tanya, ada tips tak kenal diri sendiri? Okey, Encik Mahathir, saya rasa saya pun dah melebihi masa untuk saya live. Itu kita nanti boleh PM tepi. Encik Mahathir boleh hubungi saya di Facebook Counselling. Kita akan buat sesi secara kalau memerlukan secara atas talian. Tak ada masalah, saya terbuka. Okey, jadi saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya daripada pukul 12 tadi sehinggalah pukul 1.40 1.40 lebih kurang lah. Terima kasih banyak. Semoga perkongsian pada kali ini memberikan manfaat kepada semua yang mendengar. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dah sudah tentunya daripada diri saya yang cela ini. Banyak lagi perkara yang mungkin perlu saya pelajari. Sekiranya ada sebarang komen, ada sebarang kita panggil perkongsian dan sebagainya, boleh bertanya kepada saya. InsyaAllah kita akan bincang pada topik yang akan datang. Jangan lupa terus like dan subscribe. Rasa macam TikTokers Counselling SUKJ untuk dapatkan info-info terkini. InsyaAllah kita akan ada lebih banyak program-program yang seperti ini yang akan memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah untuk ada soalan lagi pun baru masuk, tak apa, nanti kita akan jawab di masa akan datang, insyaAllah. Bersama dengan saya sekali lagi di waktu dan hari yang sama. Waktu dan hari yang sama ada program lain, insyaAllah kita jumpa lagi. Jangan risau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi menonton live saya pada hari ini. Saya Hakim, pegawai psikologi anda. Sekiranya anda memerlukan bantuan, jangan takut, jangan segan, hubungi Counselling SUKJ baik melalui talian pejabat maupun di Facebook. InsyaAllah kami akan bantu mana yang kami mampu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.